Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizwan bin Cik Harun, P99216, Sarjana Pendidikan, Kurikulum dan Pedagogi. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu pembelajaran bahasa melalui pembelajaran berasaskan permainan. Satu, kajian meta-analisis dan tinjauan sistematik. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyatakan dengan jelas bahawa sesi pembelajaran dalam bilik darjah merupakan faktor terpenting dalam membentuk generasi yang berdaya saing dan mempunyai persediaan yang cukup bagi menghadapi cabaran dunia global yang semakin rancak membangun. Evolusi industri 4.0 yang kini menjadi garis ukur dalam sesuatu bidang, terutamanya dunia pendidikan di seluruh dunia. Pendidikan bagi menyediakan rakyat yang menghadapi IR 4.0 ini adalah sangat penting agar murid yang melalui proses pendidikan dalam negara kita mampu berfikir secara kreatif dan mempunyai kemahiran dalam menyelesaikan masalah. Namun hakikatnya pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah semakan 2017 yang menjuru kepada pembelajaran yang berpusatkan murid dan menjadikan murid sebagai tunjang pusat pembelajaran adalah mampu untuk mengorientasikan pencapaian dalam dunia pendidikan. Hal ini di mana ianya adalah mengubah sistem pendidikan kita bukan lagi hanya berpusatkan kepada peperiksaan semata-mata. Jika kita lihat di sekolah hari ini, masih ada lagi segelintir guru yang mengamalkan cara pengajaran tradisional yang mana guru adalah pusat kepada pembelajaran. Hal ini akan menyebabkan keupayaan murid untuk meneroka bidang baru dan mengembangkan potensi yang ada dalam murid akan terkekang. Hal ini disebabkan hasrat negara untuk melihat murid-murid yang berfikiran kreatif dan mampu untuk masyarakat akan terkubur. Maka pihak BPK iaitu bahagian pemberikan kurikulum telah menggarap satu standard kurikulum yang baru agar elemen-elemen IR 4.0 ini dapat diterapkan dalam sistem pendidikan Malaysia. Maka terhasillah pembelajaran abad ke-21 dan juga pembelajaran kebat iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Hasil daripada kedua-dua elemen ini maka terhasillah satu pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Daripada pelan pembangunan pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013-2025 ini maka terhasillah satu kurikulum baru iaitu yang dipanggil kurikulum standard sekolah semakan. Bagi sekolah rendah kita memanggil dia adalah KSSR semakan 2017. Kurikulum standard sekolah rendah KSSR semakan adalah satu kurikulum yang mementingkan murid sebagai tunjang ataupun aspek terpenting dalam sesi pembelajaran. Yang ini mementingkan pembelajaran aktif. Inilah di mana terhasilnya pembelajaran berasaskan permainan. Pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif merupakan satu teknik pembelajaran yang menggunakan dan memberi ruang sepenuhnya kepada murid untuk mencipta dan memahami proses pembelajaran melalui pelaksanaan pelbagai jenis aktiviti yang berpusatkan murid dan guru hanya merupakan pemudah cara sahaja. Proses pembelajaran aktif ini memerlukan murid terlibat secara aktif dalam proses PDPC dan bukannya guru yang menjadi tunjang pembelajaran. Hal ini telah dinyatakan dalam kajian yang dijalankan oleh Azilah dan Zamri. Melalui pembelajaran aktif ini ataupun aktiviti-aktiviti yang diterapkan dalam PAK 21 ini, pembelajaran berasaskan permainan adalah salah satu daripada elemen pembelajaran aktif. Apa itu pembelajaran berasaskan permainan? Pembelajaran berasaskan permainan merupakan satu kaedah yang menggabungkan kaedah belajar sambil bermain yang diaplikasikan dalam pedagogi guru sewaktu melaksanakan pengajaran. Thomas di dalam Ad-Razali dan Jamil Ahmad 2007 mengatakan bahawa
Bermain merupakan keseronokan dalam pendidikan awal kanak-kanak, di mana dengan bermain mereka dapat merasakan pengalaman tersendiri dalam proses pembelajaran. Melalui pendekatan bermain dari sudut psikologinya sendiri, murid tidak merasakan mereka terbeban dengan isi pembelajaran, tetapi mereka belajar secara tidak sedar melalui proses bermain itu tadi. Penggunaan kaedah bermain ini adalah mampu mengembangkan daya kreativiti murid serta menarik minat murid terhadap aktiviti yang dirangka dan dirancang oleh seorang guru. Kaedah PBP ini dipelopori oleh Thomas Mellon dalam kajiannya pada tahun 1981. Thomas mengatakan bahawa permainan akan memotivasikan murid dalam 3 fasa, iaitu fantasi, cabaran dan perasaan ingin tahu. Sifat permainan itu sendiri yang mengetengahkan persaingan di antara murid merupakan faktor utama keberkesanan kaedah pembelajaran berasaskan permainan ini. Oleh sebab demikian, saya telah memilih kajian melalui meta-analisis dan tinjauan sistematik ataupun SLR bagi melihat kesan kaedah pengajaran dan pembelajaran ini terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran seseorang guru. Melalui kaedah SLR dan meta-analisis ini, saya dapat melihat dengan jelas kesan dan manfaat daripada kaedah ini terhadap proses pembelajaran dan pembelajaran. Kesan yang saya akan peroleh nanti akan dapat melihat jurang yang boleh diterokai dan jadikan panduan untuk melaksanakan kajian pada masa hadapan. Persoalan kajian. Persoalan kajian yang dalam kajian ini saya meletakkan 2 persoalan kajian, iaitu yang pertama, adakah kaedah pembelajaran berasaskan permainan mampu meningkatkan pencapaian murid dalam proses pembelajaran mata pelajaran bahasa? Dan yang kedua, adakah terdapat kesan di antara fasilitator kajian yang digunakan dalam pembelajaran berasaskan permainan terhadap pencapaian murid dalam mata pelajaran bahasa? Kerangka konsep kajian. Dalam kajian ini saya menggunakan piramid Hierarchy of Evidence yang diperkenalkan oleh Critical Institute, di mana proses meta-analisis dan systematic value merupakan puncak pada pengasingan dan aplikasi data. Dalam kajian ini saya menggunakan 2 database untuk mendapatkan kajian-kajian yang telah dijalankan oleh pekaji-pekaji sebelum ini di seluruh dunia, iaitu yang pertama saya memilih untuk menggunakan database ERIC, iaitu Education Resources Information Center, dan yang kedua adalah database Scopus. Kajian-kajian yang diperolehi daripada 2 database ini akan saya saring dan saya akan pilih melalui proses penyaringan yang dicadangkan oleh Prisma 2009. Kaedah kajian ini menggunakan rata bentuk kajian tinjauan literatur bersistematik ataupun lebih dikenali sebagai Systematic Literature Review atau lebih juga dikenali sebagai singkatan SLR. Reka bentuk ini mempunyai 5 tujuan utama dalam mengenal pasti penilaian secara kritis dan membuat penemuan semula dengan mengintegrasikan pelbagai kajian lampau. Hal ini dinyatakan oleh Browmister dan Leary dalam kajian mereka pada tahun 1997. SLR mensasarkan 5 tujuan utama, iaitu yang pertama perkembangan teori, yang kedua menilai kesahihan teori, yang ketiga meninjau tahap pengetahuan, yang keempat mengatasi kepelbagaian kemungkinan masalah, dan yang kelima jalur sejarah perkembangan sesuatu teori yang dinyatakan. Populasi dan sampel kajian. Dalam pengujian sampel kajian meta-analisis terdapat 2 peringkat analisis, iaitu peringkat analisis saya dibahagikan kepada 2. Saya akan bahagikan kajian ini dalam 2 bahagian, iaitu yang pertama kita akan melihat penganggaran size effect ataupun size kesan yang memberikan skala numerika bagi menunjukkan keberkesanan sesuatu rawatan bagi setiap kajian. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana penglibatan analisis deskriptif mengenai tema kajian ataupun fasilitator kajian yang dikaji bagi mencari gap kajian. Instrumen kajian. Dalam kajian ini saya menggunakan proses systematic review merujuk kepada Prisma
iaitu Preferred Reporting Item for Systematic Review dan Meta-Analysis. Pengaplikasian Prisma ini akan memberi kelebihan kepada saya untuk membantu menentukan persoalan kajian yang jelas ke arah penyelidikan yang sistematik, mengenal pasti kriteria yang dipilih dan dikecualikan dalam melaksanakan review, dan membantu mendapatkan data besar berkaitan literatur dengan cepat. Hal ini dinyatakan oleh Sira Koira dan Kancerakis pada tahun 2015 dalam kajian mereka. Pengaplikasian Prisma ini membolehkan pencarian istilah-istilah yang berkaitan dengan pembelajaran berasaskan permainan dengan cepat dan lebih jelas. Manakala, seperti yang saya maklum tadi, dalam kajian ini saya meletakkan dua tahap kajian, iaitu yang pertama melihat saiz kesan dan yang kedua adalah perkaitan di antara fasilitator kajian. Yang pertama, kita akan lihat pengiraan saiz kesan, di mana saya akan menggunakan cadangan yang diberikan oleh Cohen pada tahun 1988 dalam kajiannya, kemudian dibuat kajian yang kedua pada tahun 1992. Penganggaran relative side effect dalam R value ada 3 tahap, iaitu kecil, sederhana dan besar. 0.1 hingga 0.3 adalah skala kecil, 0.3 hingga 0.5 adalah skala sederhana, dan 0.5 hingga 1.0 adalah skala besar. Manakala bagi kajian-kajian yang tidak menyatakan saiz kesan secara jelas, saya akan menggunakan aplikasi pengiraan saiz efek, iaitu dan Cohen-D, menggunakan aplikasi di Becker UCCS, di mana ini adalah merupakan online calculator bagi mengira saiz efek menggunakan means dan standard deviation yang dinyatakan dalam kajian yang diperolehi. Seterusnya kita lihat dapatan kajian. Peringkat pertama dalam kajian ini adalah mencari kajian-kajian lampau yang telah dijalankan oleh pekaji-pekaji di seluruh dunia yang di-upload ataupun dihantar kepada jurnal yang saya nyatakan tadi di database ERIC dan Scopus. Fasa yang kedua, kita akan membuat pemilihan dan penelitian terhadap kesemua jurnal yang terpilih yang mempunyai berkaitan dengan proses pembelajaran berasaskan permainan, dan membawa kepada fasa yang ketiga, iaitu penelitian terhadap artikel-artikel yang terpilih dan melihat ke hubungan di antara kajian, dan kajian-kajian yang terpilih akan mengalami kepada fasa keempat, iaitu membuat proses penelitian dan apresiasi data. Melalui Prisma yang saya nyatakan tadi, saya telah membuat satu saringan kepada semua kajian-kajian yang saya perolehi daripada data Scopus dan juga daripada data ERIC. Dilihat di sini, melalui ERIC, saya memperolehi 82 kajian yang berkaitan dengan proses pembelajaran berasaskan permainan, manakala saya mendapat 55 kajian, kertas kajian daripada data jurnal Scopus. Melalui kedua-dua Scopus ini, kedua-dua database ini terdapat 137 kajian yang membuat kajian terhadap proses pembelajaran berasaskan permainan. Fasa kedua, saya telah menyingkirkan 16 kajian, di mana kajian adalah merupakan duplikasi pengkajian yang sama yang telah dimuat naik kepada kedua-dua jurnal. Tapisan ketiga saya jalankan terhadap 121 kertas kajian untuk melihat data yang betul, data yang bertepatan dengan tema kajian yang saya jalankan. Kemudian dengan itu 93 kajian telah disingkirkan kerana tidak menepati data yang saya perlukan. Kemudian untuk fasa seterusnya, pembacaan secara teliti bagi mencari kesahan terhadap objektif kajian telah saya buat terhadap 28 kajian, manakala 18 kajian disingkirkan kerana tidak menepati skema yang saya nyatakan dan data yang juga saya perlukan. Maka yang terakhir, terhasillah artikel dan jurnal yang menepati kehendak kajian dan menepati objektif kajian yang saya tetapkan adalah sebanyak 10 kertas kajian. Okey,
kita sebut fasa hasil data observasi dan analisis. Proses pentayaan secara sistematik terhadap terhadap 10 artikel ini membantu saya untuk mencari dapatan kajian. Hal ini di mana proses penelitian dibuat dan ditumpukan pada khususnya terhadap kajian dan dapatan kajian. Pembacaan secara teliti telah dibuat kepada kesemua artikel yang dipilih, iaitu 10 kajian, bagi mengekstrak data dan diberikan penumpuan. Kita lihat dapatan kajian yang pertama, iaitu tahap yang yang saya nyatakan sebentar tadi. Adakah proses pembelajaran ini memberikan kesan kepada proses pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah? Dilihat di sini, saiz kesan yang diperolehi daripada 10 kajian, 60% kajian yang diperolehi menyatakan kekuatan kesan kajian adalah tinggi, dan dua kajian mengatakan kedua kajian adalah sederhana dan dua kajian adalah rendah. Tetapi di dalam kajian, dalam kertas-kertas kajian yang saya perolehi, 6 kajian tidak menyatakan kesan kajian secara jelas, dan saya menggunakan aplikasi meta analysis calculator bagi mengira saiz kesan di online, iaitu di USS Baker. Kemudian untuk objektif yang kedua, kita akan melihat perbandingan fasilitator kajian bagi melihat gap kajian dan juga melihat bagaimana fasilitator kajian ini memberikan kesan terhadap hasil dapatan sesuatu kajian. Okay, yang pertama, fasilitator yang pertama, ada dalam kajian ini saya menetapkan ada 7 elemen fasilitator kajian yang diberikan penumpuan. Yang pertama, kita lihat pada tahun kajian, di mana saya meletakkan 2 tahap. Indikasinya adalah 2010 ke bawah dan 2015 ke atas. Iaitu untuk kajian 2010 hingga 2014 tiada kajian dijalankan berkaitan dengan proses pembelajaran berasaskan permainan, manakala 10 kajian dan 10 kertas yang dipilih adalah kajian di antara 2015 sehingga 2020. Kemudian fasilitator yang kedua, saya melihat kepada kategori sampel sekolah, sampel kajian. Yang pertama, kita lihat kategori murid sekolah rendah. Ada 8 kajian yang menggunakan sampel daripada kalangan murid sekolah rendah. Ada 1 kajian yang menggunakan murid sekolah menengah, dan 2 kajian terhadap guru dalam perkhidmatan. Kalau lihat di sini, kita ada kekerapan sebanyak 11, di mana kajian yang ke-9, kertas kajian yang ke-9 telah menggunakan 2 sampel kajian, iaitu pada murid dan juga kepada guru. Okey, yang ketiga, kita lihat pada fasilitator yang ketiga, iaitu kemahiran kajian yang dijalankan. Kalau kita lihat dalam bahasa, kita ada 3 kemahiran utama, iaitu menulis, membaca dan bertutur. Melalui sistematik pengasasan data ini, dilihat 3 kajian menggunakan intervensi terhadap kemahiran menulis, 3 kajian kepada kemahiran membaca, dan 4 kajian terhadap kemahiran bertutur. Kemudian kita lihat pada fasilitator bagaimana intervensi kajian dijalankan. Okey, dalam dua tema, iaitu kaedah belajar dan kaedah mengajar. 5 kajian menggunakan kaedah mengajar sebagai intervensi, dan 5 kajian menggunakan kaedah belajar sebagai intervensi. Yang ke-5, kita lihat kawasan kajian. Dalam kajian 10 kajian ini terbagi kepada 3 pecahan, iaitu Eropah. Sebanyak 3 kajian dijalankan di Eropah, 2 kajian dijalankan di Timur Tengah, dan 5 kajian dijalankan di Asia. Yang ke-6, fasilitator yang ke-6, iaitu bahasa. Tahap berbahasa yang digunakan. Dalam kajian-kajian 10 kertas kita, 2 kajian menggunakan bahasa ibunda sebagai kajian. Yang 6 kajian menggunakan bahasa kedua, iaitu bahasa Inggeris, bahasa kedua sebagai kajian, dan 2 kajian menggunakan bahasa ketiga sebagai bahasa kajian. Dan yang terakhir, kita akan lihat bagaimana fasilitator kajian, iaitu jenis permainan, yang digunakan dalam kajian. Yang pertama, kita akan lihat permainan digital. Ada 4 kajian yang menggunakan intervensi permainan digital, 4 kajian menggunakan permainan fizikal, dan 2 kajian menggunakan permainan gabungan di antara digital dan fizikal.
melihat perbandingan tema, 10 kajian telah menggunakan tema yang pelbagai, tetapi bila dilihat dan dianalisis secara mendalam, hanya 2 tema sahaja yang digunakan dan kita boleh rangkumkan kepada 2 tema. Okey, pembincangan yang pertama, saiz kesan. Di dalam 10 kajian yang dijalankan, saya melihat 60% kajian yang diperolehi menghasilkan dapatan kajian yang menunjukkan saiz kesan kepada kajian adalah tinggi, iaitu kajian yang dijalankan oleh Nur Nadra, MN Engineer, Corbinelle, Commerce dan Kenape, Wirwarmi, Hafidah dan Esben. Itu adalah kajian-kajian yang memperolehi saiz kesan yang besar. Kemudian ada 20% kajian yang menghasilkan saiz kesan yang sederhana, manakala 20% kajian menunjukkan hasil kesan yang rendah. Hal ini menunjukkan bahawasanya majoriti kajian pembelajaran berasaskan permainan menunjukkan kesan yang tinggi kepada sampel dalam perubahan dan pencapaian sampel kepada pembelajaran bahasa yang dilalui. Ini menunjukkan kaedah pengajaran berasaskan permainan adalah kaedah yang berkesan dalam membantu murid dalam menguasai pembelajaran bahasa. Seterusnya, pembincangan yang kedua iaitu fasilitator kajian. Kita melihat di sini tahun kajian menunjukkan trend yang sangat drastik daripada tahun 2015 hingga 2020, di mana ramai pengkaji mula melihat kaedah pembelajaran berasaskan permainan ini memberikan kesan, dan mereka mula membuat kajian kepada kaedah berasaskan permainan ini. Ini merupakan kaedah pengajaran, menunjukkan bahawa kaedah pengajaran berasaskan permainan adalah kaedah yang paling relevan dalam masa kini. Kemudian kita lihat juga pada sampel kajian, kebanyakan kajian menjalankan sampel kepada murid sekolah rendah. Hal ini kita sinonim lihat permainan dengan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun. Tapi ada juga kajian menunjukkan kajian dijalankan pada sekolah menengah dan juga dalam guru dalam perkhidmatan. Jadi melalui pembandingan fasilitator ini, gap kajian masih belum banyak kajian dijalankan kepada keberkesanan pembelajaran berasaskan permainan terhadap murid sekolah menengah. Okay, yang ketiga, kemahiran. Yang terbanyak kajian dijalankan terhadap kemahiran bertutur, iaitu mendengar dan bercakap. 3% kajian terhadap menulis dan membaca. Jadi banyak kajian ini boleh dan masih belum ada kajian yang diperolehi menggabungkan kesemua elemen kemahiran dalam pembelajaran bahasa. Yang keempat, intervensi. Sama 50% kajian telah dijalankan terhadap kaedah belajar dan 50% kajian dijalankan terhadap kaedah mengajar. Jadi kajian terhadap pembelajaran berasaskan permainan ini dari segi faktor pengajaran dan juga pembelajaran adalah sama banyak. Kita lihat lokasi kajian dijalankan. Dipelopori oleh pengkaji-pengkaji oleh Asia, dan masih belum ramai pengkaji-pengkaji daripada Timur Tengah. Hal ini mana dilihat sistem pendidikan di Asia lebih ke hadapan sedikit berbanding dengan Europe dan Timur Tengah dalam aspek pembelajaran berasaskan permainan dalam aspek kajian yang diperolehi. Yang ke-6, kita lihat faktor fasilitator bahasa. Melihatkan penggunaan kajian terhadap bahasa kedua sebagai bahasa pembelajaran. Kajian berasaskan permainan ini banyak diaplikasikan terhadap kajian bahasa kedua berbanding bahasa ibunda ataupun bahasa yang ketiga. Jadi pengkaji-pengkaji selepas ini boleh disadangkan untuk mengaplikasikan kajian permainan ini, pembelajaran berasaskan permainan ini terhadap pembelajaran kepada bahasa ibunda. Jenis pembelajaran, jenis permainan yang diaplikasikan dalam kajian, 4 kajian masing-masing terhadap permainan jenis digital dan juga fizikal, dan hanya 20% saja kajian menggabungkan permainan yang menggabungkan digital dan fizikal dijalankan.
Jadi mungkin gap yang terhasil adalah terhadap permainan yang menggabungkan digital dan fizikal, permainan digital dan fizikal. Jika kita lihat tema kajian, kita boleh bahagikan kepada 3 tema kajian, iaitu keberkesanan PBP terhadap pengajian berbahasa. 80% kajian menggunakan tema melihat keberkesanan PBP terhadap pengajaran bahasa. 10% melihat peranan guru dalam keberkesanan PBP, dan 10% melihat motivasi dan minat murid terhadap pembelajaran bahasa melalui PBP. Jadi tema kajian yang mungkin boleh dijalankan selepas ini lebih melihat kepada bagaimana guru berperanan dalam menghasilkan PBP yang lebih berkesan, ataupun melihat mengkaji motivasi dan minat murid terhadap pembelajaran selepas melalui proses PBP di dalam bilik darjah. Sebagai penutupnya, era industri revolusi 4.0 ini memerlukan dunia pendidikan bagi menghasilkan murid yang standing dengan perubahan-perubahan teknologi global yang berlaku di seluruh dunia. Jadi pembelajaran berasaskan permainan ini adalah satu kaedah bagi menyesuaikan sistem pembelajaran yang digarapkan oleh BPK ini dapat menghasilkan murid yang standing pada abad ke-21 ini. Jadi mata pelajaran bahasa ataupun linguistik adalah satu mata pelajaran yang sangat sesuai untuk mengaplikasikan kaedah pengajaran berasaskan permainan ini. Kita sedia maklum bahawasanya pembelajaran bahasa agak sedikit susah berbanding dengan mata pelajaran akademik yang lain. Jadi pembelajaran berasaskan permainan ini dapat membantu meningkatkan motivasi murid dan juga membantu murid untuk belajar secara fun learning dan juga active learning. Penggunaan ICT seharusnya membantu dalam proses pembelajaran, dan proses permainan ICT merupakan satu kebiasaan bagi murid-murid zaman abad 21 ini, dan seharusnya guru-guru melihat peluang untuk menghasilkan permainan dalam pembelajaran menggunakan elemen-elemen ICT ini sebagai satu anjakan untuk mengupdate ataupun menaik tarafkan cara pengajaran seseorang guru dalam pengajaran. Pembelajaran berasaskan permainan ini dilihat sebagai satu pendekatan yang terbaik dalam melaksanakan pembelajaran yang diperlukan dalam menghasilkan murid yang kreatif dan mempunyai kemahiran dalam menyelesaikan masalah. Ciri permainan itu sendiri yang bersifat pembelajaran yang menyeronokkan serta memerlukan pelibatan daripada pelbagai panca indera. Murid dapat merangsang sifat kreatif yang tersimpan di dalam murid. Hal ini juga di mana PBP ini dapat mengeluarkan murid daripada zon selesa mereka serta mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Tuntasnya, sekali lagi saya menegaskan bahawasanya kajian yang dijalankan oleh pengkaji di seluruh dunia menyatakan bahawa pembelajaran berasaskan permainan ini mampu untuk menghasilkan sesi pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Oleh itu, bagi pengkaji selepas ini, saya dapat konklusikan cadangan untuk menjalankan kajian pengajaran pembelajaran berasaskan permainan terhadap bahasa Melayu terutamanya sebagai bahasa ibunda, mana pengkaji-pengkaji harus boleh mencipta satu intervensi yang berkaitan dengan permainan yang menggabungkan di antara digital dan fizikal dalam membantu murid dalam proses pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.